Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita merafakkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk sama pada pagi ini dalam kuliah khas online, kuliah duha yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ditaja oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nur Aisyah Muhammad Yusuf, infak buat arwah bapa Haji Muhammad Yusuf bin Abdul Hadi dan arwah ibu Hajah Wan Nur binti Wan Hitam, di bawah tajuk memuliakan ibu bapa semasa mereka hidup dan selepas mereka mati. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, kita doakan mudah-mudahan pelajar kita selalu mendapat rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memudahkan urusan hidup mereka di dunia dan juga di akhirat, dijadikan anak cucu keturunan mereka orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh, dibanggakan oleh Nabi kita. Mudah-mudahan urusan mereka, urusan kita Allah mudahkan dan diberkati. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan telah menetapkan oleh Tuhan engkau bahawa engkau tidak boleh menyembah melainkan hanya kepada Dia sahaja. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan juga bahawa kepada kedua ibu bapa hendaklah kamu melakukan ihsan ataupun berbuat ihsan. Dalam ayat yang kita baca ini dalil dan bukti
betapa besar dan tingginya yang disebut dengan ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menetap dan menentukan bahawa kita tak boleh mengabdikan diri dan menyembah melainkan hanya kepada Dia sahaja, begitu juga Ia menetapkan bahawasanya kepada ibu bapa kita kena berbuat baik. Termasuklah ibu dan bapa kita secara ibu dan bapa kita rohanian ataupun ibu dan bapa kita rohian, iaitu guru-guru kita. Ayah yang kita berbinkan kepada dia ialah aban jasadian, sementara ilmu yang kita nasabkan kepadanya ialah aban ruhian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan subhanallah, yang lebih bersifat kekal ialah aban ruhian, ayah roh kita iaitu guru-guru kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka dalam dua konteks, sama ada ayah secara ruh ataupun ayah secara jasad, ibu secara ruh ataupun secara jasad, wajib kita menambur bakti dan melakukan kebaikan kepada mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan wajib kita muliakan mereka sama ada mereka masih hidup ataupun setelah mereka mati. Sebagai contoh, satu orang anak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerja di Kuala Lumpur. Kemudian dia balik mai Kedah sebab dia ada urusan kerja dia. Bila dia balik mai Kedah, di mana rumah ayah dia, di mana rumah mak dia, maka wajib dia menziarahi ibu dan ayah dia, tak kira sama ada sebelum ataupun selepas urusan kerja dia. Nanti kalau mak ayah dengar dia balik selesaikan urusan kerja, bayangkan apa perasaan ibu dan ayah kalau dia tak balik rumah. Dia seumpama Nabi sebut, man hajja walam yazurni faqad jafani. Siapa yang tunaikan fardu haji tetapi dia tidak menziarahiku, berarti dia telah menyakitkan perasaanku. Maknanya bila mana seorang tu melakukan ibadah haji ataupun umrah, tapi dia tak melakukan ibadah ziarah kepada Rasulullah, sedangkan Allah dan Rasul itu selari dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sedangkan bila sebut Mekah, mana boleh terpisah dengan kota Madinah, sebab dakwah Islam bermula di kota Mekah, bangun akhirnya di kota Madinah. Dia selari. Di Mekah ada Baitullah, di Madinah ada makam Rasulullah. Jadi begitulah kehidupan kita, tak boleh lari daripada dua insan penting, iaitu kedua ibu bapa secara ruhian dan kedua ibu bapa secara jasadian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi kedua-dua insan ini wajib kita muliakan.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sama ada mereka hidup ataupun mereka telah mati, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Memuliakan ni iaitu memuliakan secara zahir, dia panggil zahiran, dan memuliakan dengan hati yang disebut dengan batinan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Memulia secara zahir kita faham, sampai kita bila bercakap dengan dia, kita nak berundang pi tu pun kita tak lagi belakang kita. Selalunya orang buat ni kat raja. Saya pernah terima pingat, bukan pingat, bintang BKM. BKM tu terjemah apa tau, lupa dah, dapat bintang lama dah. BKM ni, BKM ni diberi pada orang yang berkhidmat pada masyarakat. Kalau politik, PKJ tu kereta. Dia orang politik dah ada bintang dia. Orang yang di tengah masyarakat, berkhidmat dengan masyarakat, dah ada bintang dia. Jadi saya teringat waktu mana terima bintang tu, lepas raja sangkut bintang di di baju kita. Bukan raja dia berkhesang dah, dia kita tu dah ada dah hak gantung tu, raja tak ya, dia buh ya. Lepas tu dia punya prosedur dia, kalau jatuh jangan ambil buh balik, tu teruk sangat kan. Jadi kalau jatuh biar macam tu, biar habis. Sagi tahu lah prosedur macam mana nak buat. Yang saya nak sebutnya, bila dah terima bintang tu, kita kena ghostan 5 langkah ataupun 6 langkah. Tak boleh terima tu langsung pusing, tak boleh. Jadi itulah yang kita kena buat kepada guru kita. Jadi kita tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila dah kita bercakap dengan dia, jadi kita tu tak elok sangat kita ghostan, kita pusing badan kita. Jadi kita kena berunduk pelan-pelan ke belakang, barulah kita pusing badan kita. Tu dia panggil kita memuliakannya zahiran. Begitu muliakannya batinan. Batinan ni hati. Contoh dulu arwah Ustaz Ni'mat Yusof, guru kami. Ustaz Ni'mat ni waktu mengajar di Ma'had Mahmud, dia ni pantang sangat kalau pelajar Ma'had Mahmud tak pakai songkok, tak berkepiah atas kepala. Kita ni atas kepala kita kata kepiah semua, sama ada kepiah hitam ataupun kepiah putih, kepiah warna apa-apa, semua kepiah. Pelajar Ma'had Mahmud ni, dia rimai ke, dia apa ke, dia lepas suka buang kepiah. Lebih-lebih lagi nak balik, bila loceng bunyi, balik naik bas, kepiah buah lambek, nak bagi semua dengan budak-budak kolej Sultan Abdul Hamid. Salah Sayyidina Muhammad malu ke, segan ke, apa ke. Sebenarnya benda tu tak boleh ada dalam jiwa pelajar agama, merasa rendah diri, merasa lekeh dengan pakaian agama. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Ustaz Ni'mat ni kalau dia tengok pelajar tak pakai kepiah, dia masuk dalam kelas, dia tampak. Jadi orang takut. Tengok Ustaz Ni'mat, mesti orang tengok Ustaz berkepiah. Sekali tu Ustaz Ni'mat telefon kawan dia. Zaman tu zaman telefon rumah. Telefon kawan dia. Anak kawan dia ni ngaji Ma'had Mahmud. Telefon, Ustaz Ni'mat telefon kawan dia, yang angkat tu anak kawan dia, ngaji Ma'had Mahmud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni siapa? Ni Ustaz Ni'mat ni. Allah Ustaz. Pergi kepiah dulu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa Ustaz ambil kepiah buh tu, tak tahulah pasal apa. Gerun Ustaz Ni'mat tu. Walaupun Ustaz tu secara ghaibian lah, ghaib, pasal tak nampak, tapi gerun Ustaz Ni'mat tu, pergi ambil kepiah buh dulu. Ya Ustaz.
Sahadat Sayyidina Muhammad. Jadi kalau hak tu ialah merupakan penghormatan dia daripada hati dia, betul ya? Batinan. Makna ustaz kita ni, orang kata apa pun kita tak boleh terima dengan mendengar yang orang kata. Ustaz kita baik saja di mata kita dan di mata hati kita. Tu maknanya kalau guru kita ialah aban ruhiyan. Mak kita, ayah kita sebenarnya, kalau mak dan ayah yang pegang pada agama dan kuat agama, mereka ialah mak ayah ruhiyan, dan mereka ialah juga mak ayah jasadian. Sebab kita ni, kalau mak ayah orang yang kuat agama, jadi guru kita yang pertama dalam hidup kita ialah mak ayah kita. Macam mana kita boleh lekat semayang? Didikkan mak ayah. Kita puasa Ramadan pada hari ini, didikkan waktu kita kecil dulu. Kita pegang dengan hukum halal dan haram, mak ayah yang tekan. Jangan buat hak ni berdosa. Hak ni kena buat, dapat pahala. Jadi mereka sudah jadi aban ruhiyan dan juga aban jasadian. Dan dua-dua orang ini, sama ada aban jasadian ataupun aban ruhiyan ni, kelebihan mereka ialah pada kalau mereka mengungkit tak hilang pahala. Kita kalau kita buat baik ke orang, waktu kita ungkit, hang lupa ke? Aku pernah tolong hang hari tu ni. Hilang pahala kita. Walaupun pun dia buat pada kita, kita ungkit, habis pahala kita. Liau, kosong. Zero, apa pun tak ada lah. Jadi kalau buat baik, jangan mengungkit. Tetapi mak ayah ni, ruhiyan ataupun jasadian, ungkitlah, tetap tak hilang pahala dia. Contoh, ustaz yang mengajak kita waktu kita di sekolah rendah dulu. Hari ni kita dah jadi ustaz dah. Mereka dah sudah sangat tua. Ustaz Gani lagi. Ustaz Gani. Ustaz Gani ustaz saya waktu dia Mahmud dulu, dia mengajak Nahu. Lepas saya balik Mesir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, subjek yang mudir bagi kat saya ialah subjek Nahu. Saya cara saya mengajar tu, bila cara saya mengajar dalam kelas tu, saya sedang aku ni mengajar macam Ustaz Gani mengajar. Bekas mantan imam Masjid Ihsan ni, salah Sayyidina Muhammad. Sedang rasa cara saya buat latihan, cara saya mengajar. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam ilmu Nahu. Ilmu Nahu ni penting. Sebab kita Arab yang saya boleh baca pada hari ini sebab mengaji ilmu Nahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Quran yang boleh kita faham pun sedikit sebanyak ialah dengan sebab ilmu Nahu. Jadi sangat besar pengaruh ilmu tu dalam diri saya. Okey, jadi subhanallah, kalau dia ungkit ustaz kita di sekolah rendah dulu. Di sekolah rendah dulu dah tahu ustaz saya namanya Ustaz Musa. Ustaz Musa ni, dia kalau masuk kelas, dalam 10 minit sebelum habis kelas dia kata, saya buka, cikgu ustaz buka soalan, siapa nak tanya, tanya. Jadi budak-budak dalam kelas ni kreatif, tanya soalan tu, tanya soalan ni, tanya soalan tu, tanya soalan ni, semua dia jawab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan saya ialah di kalangan murid yang banyak tanya, cik ustaz, soalan ni saya ada soalan ustaz, tanya soalan satu. Antara banyak-banyak soalan saya teringat satu soalan. Saya tak ingat sama ada saya tanya ataupun dia tanya.
Sama ada dia tanya ataupun kawan lain tanya, Ustaz, betul ke Ustaz, kalau orang mati dalam rumah kita, soalan sama, kita kena pindah pergi rumah lain, nanti sial, orang dah kata seh. Jadi jawapan dia saya tak ingat, tapi conclusion dia, oh kalau macam tu jenuh pindah. Mula-mula mati habis mata ayah pindah, lepas tu mati mak pula pindah. Tu macam mana tu rumah kita, kalau rumah sewa tak apalah satu. Dan kata cik ustaz saya, dia kata hak tu ialah amalan yang dibuat oleh orang sakai. Oh kalau macam tu kita tak boleh buat lah, tu sakai buat. Dan itu contoh. Jadi kalau cik ustaz-ustaz ni lepas mungkin hang dulu lah ni hang boleh mengajar dulu, hang tahu tak ustaz mengajar hang dulu. Contoh macam mana dia menyebut kebaikan dia, diungkit balik alif ba ta. Tak kita mengaji tu A B C 1 2 3. Jadi dia ungkit, tak hilang pahala dia. Macam tu juga mak ayah, kita duduk nakal sangat, tiba-tiba mak kita kata, abang nakal sangat lah abang ni. Dari kecil mak bela abang, dari kaki sebesar 2 anak jari ni, ada ungkit balik, tak hilang pahala dia. Ni karamah mak ayah jasadian dan ruhian. Maka kepada mereka wajib kita berbuat baik, wajib kita memuliakan mereka dalam hidup ini, sama ada mereka telah hidup, sama ada mereka telah mati ataupun mereka masih hidup, wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, satu hari duduk sarapan ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba kita tengok di hidung mak kita tu ada tik hidung, contoh. Ataupun ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun ada hingui ke apa ke. Nampak macam mana waktu tu? Ikram nampak macam mana? Di hidung mak kita ada tik hidung ataupun hingui, nampak macam mana? Bagi kita kat mak tak canggih, entah kena pergi buang tik hidung mak entah. Mak sama ambil tisu, buat apa? Ada tik hidung sikit mak. Tu baru canggih. Bukan mak tu tik hidung mak tu teruk time tu. Faham tak? Macam contoh main pen, tak kena bagi macam ni, kena bagi 2. Cuba try buat. Tu baru betul. Tu ajak adab. Okey, mana pen yang ada tudung ada? Pen ada tudung. Ada tudung? Tak betul. Dia kena buang tudung. Ni semua tak betul. Ketinggalan adab. Okey. Pen ni, masalah pen ni satu-satunya orang biar. Dia Mesir, kalau pen tu jatuh pakai 5-6 orang makin ambil bagi kat ustaz. Faham tak? Tu bentuk apa tu? Tu bentuk memuliakan. Bentuk memuliakan. Jadi ambil balik pen ni. Jadi kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di mak kita tu ada arang, muka mak ada arang mak, dak angkit mak sama. Apa dia? Ada arang lah muka mak tu. Muka mak ni nampak ada adab. Jadi begitu kita muliakan. Kalau mak kita duduk bawah, kita duduk atas kursi. Ayah kita duduk bawah, kita duduk atas kursi. Tak betul. Tak mengaji tak apa. Bila mengaji tengok mak kita duduk bawah, kita atas kursi. Oh tak boleh, kena duduk bawah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni dah berkeluarga, kita balik rumah, anak yang baik, mak pergi mana mak? Cik nak bawa pergi, kau mak nak pergi kedai ke, nak pergi market ke, bukan tunggu mak kata ni anda kerja apa tak? Mak pergi ada apa mak? Nak pergi market. Boleh. Dia kena tanya mak nak pergi mana, cik nak bawa, baru betul. Jadi siapa-siapa ada mak, siapa-siapa ada ayah buat. Kami tak ada mak ayah dah, tertinggal, tak boleh nak buat apa dah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak anak-anak balik rumah, balik tidur. Lepas daripada bila dah cuti, balik rumah, balik tidur. Biarlah mak dia basuh pinggan, mak dia basuh baju, mak dia sapu sampah rumah. Banyak macam tu lah kan. Tu yang kata hari ni, yang Nabi kata alamat kiamat ni ialah antalidal amatu rabbataha. Ibu melahirkan tuan tu, tuan duk tidur. Lepas tu mak panggil pula, ni panggil abang main menyorok. Mana kena panggil pula, tu pun tak mau bangkit, kira nak tidur lagi. Tuan betul. Jadi sepatutnya anak-anak perempuan, terlebih khusus yang berkait dengan dapur, bila mak ayah kita balik rumah cuti-cuti, bukan kita nak duduk jadi tuan ataupun jadi puan. Jadi kita tu subhanallah ambil alih tugas mak. Mak tak apa mak. Akak basuh pinggan, masak nasi, apa semua. Lepas tu panggil mak kita, mak dah siap mak mari kita makan sekali, mari kita makan. Lepas tu macam tu. Tu baru jadi muliakan ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu baru kita muliakan ibu. Allahu Akbar. Kita dengan mak kita ni, kita takut mak kita sangka kita tak berbuat baik pada dia. Tu takut. Saya pun bila dah mak tak ada ni, teringat macam-macam. Pasal apa kau tak buat macam ni? Pasal apa aku tak buat macam ni? Pasal apa aku buat macam tu? Sebenarnya bila kita mengajilah yang mengubah cara kita berhubung dengan mak ayah kita. Tapi kita tak semua sempat buat. Tak semua sempat buat. Kadang-kadang hari ni baru tengok, pasal apa aku tak buat macam tu? Pasal apa aku tak buat macam ni? Ni selesai duk ada ni. Duk ada selesai. Pasal kadang-kadang ni kelebihan kita mengaji hari ni. Kan? Alhamdulillah mengaji hari ni. Ni musim muda ni. Mak ada lagi, ayah ada lagi, berpuluh tahun lagi boleh buat. Tapi bagi orang tak ada mak ayah dah, berapa hari lagi boleh buat? Salah Sayyidina Muhammad. Jadi memuliakan ibu bapa itu ialah perintah Allah. Wa bil walidaini ihsana. Kepada ibu bapa kena buat baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kemuliaan kita ialah kerana kita berbuat baik kepada mak dan ayah kita, baru kita mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kita harap Allah ampunlah. Hak kita tak tahu sebelum ni. Ni baru mengaji, baru jumpa. Ngaji banyak dah, lama dah, tapi tak jumpa. Ni baru jumpa. Alhamdulillah. Syukur jumpa. Harap-harap dapat buat lagi. Orang yang tak boleh buat, tak buat lah. Mami ada mak ni, ayah tak apa, nak buat macam mana, dah lepas minta ampun lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya kita nak kena berebut duduk tempat pertama
mendahului abang, kakak, adik-adik kita dalam berbuat baik. Faham tak? Mak ayah ni kadang-kadang dia suruh kita, kadang-kadang dia suruh anak-anak dia tak sama. Hak ni dia tak suruh, hak ni dia suruh, hak ni dia manja sangat. Pasal apa? Sebab dia tahu semua. 8 beradik, 7 beradik tu semua dia tahu semua. Hak ni payah sikit minta tolong, tak payah, tak payah. Jadi mak ayah ni kadang-kadang dia ada juga perasaan. Apa perasaan dia? Tak mau menyusah anak-anak. Tak mau menyusah anak-anak. Ada perasaan tu. Tapi anak-anak ni kena ada perasaan. Tak mau bagi mak ayah ada gap dengan kita. Maknanya kita ni ialah anak yang siang ke, malam ke, pagi ke, petang ke, ada kerja ke, tak ada kerja ke, semua kita boleh serah untuk berkhidmat pada mereka. Bila mak ayah kata, hang dah kerja tak ni minggu ni? Ada apa mak? Tak nak ada kerja sikit. Kalau ada tak ada kerja, mak nak suruh hang balik sat. Tak apa mak, saya balik mak. Kerja ada pun tak ada, balik. Sampai awal lagi, mak nak suruh pergi menajak pergi mana? Jom. Cara dia ajak pun ceria. Sampai mak dia rasa, ayah dia rasa memang dia tak ada kerja, memang dia suka berkhidmat. Tu bila masa ada telefon, maksud saya itulah maksud saya. Kena duduk di tempat yang pertama, mendahului semua adik-adik ke abang-abang kita. Sebab kita mengaji, kita ada ilmu. Buat baik ini habis pun ni bahasa mana? Habis riang, habis sampai tak ada had, unlimited buat baik. Salah. Tengah baru tak kepala, ada kerja letih, balik rumah baru tak kepala, sejerit mak panggil tu. Bila dia letih sangat, panggilan tu, panggil tamu tu tak, macam tak dengar, tak apa dengar, ya mak tu, ni pergi ambil, ni hujan nak turun tu, pergi ambil kain sat. Ya mak, bangkit pergi. Bukan panggil tu, cepatlah ambil kain tu. Ya mak, ambil kain hujan tu. Mak ni lah. Bukan macam tu. Dulu waktu mana orang tengah pindahkan kubur Berih tu ke Beris Jaya hari ni, Kerajaan Nabak Empangan, ada satu budak kubur kecil. Budak tu tak keput. Waktu pemindahan kubur tu ke Beris Jaya, kubur tu tak keput. Budak tu tak keput. Akhirnya subhanallah, dapatlah dibuat pengecaman siapa keluarga dia. Abang dia dah tua. Adik tu dalam beberapa tahun yang muda pada dia. Jadi bila orang tanya abang dia, adik dia amal apa, dia kata adik dia ni Allah Sayyidina Muhammad dulu dia mati kecil. Dia yang budak ni, mak dah panggil bila-bila masa pun, ya mak, maknanya tak bantah, tak protes, terus buat kerja. Pergi kedai ke apa ke, tu Tuhan nak tunjuk, kata tu balasan orang berbuat baik pada ibu bapa. Allahu Akbar. Untung ni tang doa ibu, tang doa ayah. Dia pegang doa mustajab. Alhamdulillah, waktu mana mak ayah saya ada dulu, saya tengok satu demi satu doa mereka mustajab, doa mereka kat saya mustajab. Dan banyak saat kritikal saya diselesaikan dengan berkat doa mereka. Waktu mana meninggal mak saya baru ni, saya tak menangis waktu dia meninggal, sebab saya rasa dia tak mati. Turun daripada rumah saya,
balik rumah dia kena COVID, masuk hospital, dan kami tak tengok dah dia lepas tu. Nak kata dia mati, macam tak mati sebab pi. Macam tu ya. Salah Sayyidina Muhammad. Cuma saya menangis waktu mana dia tengah kritikal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Telefon yang sampai tak dapat diselamatkan lagi, saya menangis. Saya menangis tu satu, sebab saya dah hilang doa mustajab. Habislah doa mustajab saya. Tu saya menangis. Ya tuan-tuan, mata Allah sekalian, masalah Sayyidina Muhammad. Tapi saya harap doa yang doa hari tu, doa tu dia tak ada tempoh tamat, dia kekal sepanjang hayat. Harap, sebab doa ni kadang-kadang dia ada expired. Yang kita harap doa dia tu tak expired. Untuk saya, sebab untuk tuan-tuan juga. Kalau doa tu habis, saya pun tak boleh nak khidmat adalah kat masyarakat. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, insya-Allah harapnya mudah-mudahan. Baik. Doa lepas mai. Satu masa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dalam duduk terbang di angkasa, di langit tu, dia tiba-tiba dia tengok satu lautan yang pantai dia tu, masalah Sayyidina Muhammad, hanya pukul saja ombak tapi tak patah balik. Pukul saja tak patah balik. Nabi Sulaiman rasa takjub. Pantai itu cantik, laut itu cantik, tapi apa rahsia dia? Pelik. Akhir Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, salam Sayyidina Muhammad, suruh Ifrit turun pergi tengok dalam laut ada apa. Tengok Ifrit wa'anak cengkerang. Wa'anak cengkerang tengok dalam tu ada satu budak muda tengah beribadah. Maka Nabi Sulaiman pun tanya, macam mana hang boleh duduk tani? Hang masuk macam mana? Hang piduk macam mana? Dia kata waktu mak dia ada hari tu, dia berkhidmat pada mak. Ayah mati awal, tak sempat khidmat. Tapi mak dia ada, dia sentiasa berkhidmat pada mak. Seolah-olah orang berkhidmat pada seorang raja. Ya tuanku, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah pati, harap diampun. Begitu dia buat pada mak dah. Begitu dia khidmat pada mak dah. Sampai akhir dia, masalah Sayyidina Muhammad, sampai akhir mak dia tahu dan sangat menghargai kebaikan-kebaikan yang dia telah buat dekat si ibu ni. Akhir ni mak nak bagi apa pun tak ada, tapi mak ada doa. Jadi mak dia berdoa, ya Allah, Engkau terimalah ibadah dan kebaikan bakti anakku padaku. Lepas aku mati Tuhan, letaklah dia tempat yang istimewa. Di langit pun tidak, di bumi pun tidak. Apa tempat tu? Yang bukan di langit dan tak di bumi, dalam laut. Dalam laut bukan ada elektrik, bukan ada air, bukan ada oksigen, tapi Tuhan bagi hidup dalam laut sebab berbakti pada ibu. Maka subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, orang yang dah tak ada mak ayah ni macam nak pergi gerak balik lepas bagi hidup kami nak khidmat ni, tapi tak payah, tak ada lah. Masalah Sayyidina Muhammad rasa selesai. Pasal apa? Adalah episod-episod dalam hidup saya sesat. Pasal apa aku tak buat macam ni kat ayah aku? Pasal apa aku tak buat macam ni dekat mak aku? Ya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi mak saya hebat dia kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia bayang macam ni, dia bagi bayangan mak mati esok, mak tak nyusah apa, sebab cukuplah ayah menyusah apa. 6 tahun ayah saya stroke.
Cukuplah kata dia. Nanti mak mati, mak tak nyusah apa. Tu hebat tu, dia boleh baca karomah dia. Betul. Balik pada rumah saya, masuk dalam apa ni, wad Salah Sayyidina Muhammad, Covid, habis tu saya mati, tak nyusah. Mandi dia pun orang lain mandi, urusan kapan dia orang lain buat, kita tengok daripada jauh ya. Tu yang rasa galat sikit, sebab tak boleh berkhidmat sampai turun dalam kubur. Tapi harap-harap insya-Allah hak duk buat selama ni sampai, insya-Allah. Makin banyak orang dapat manfaat kita, makin banyak mereka mendapat manfaat dalam kubur sana. Tuan-tuan muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, maka muliakan ibu bapa kita. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi selalu tanya, ni cek balik ni, mak nak suruh buat apa? Nak suruh buat apa? Nak tolong mak, nak tolong ayah. Salah Sayyidina Muhammad. Macam saya kata tadi, jangan tunggu sampai lepas minta tolong baru nak buat. Tanya nak buat apa. Khidmat. Kemudian janji Allah, bila mana kita jaga mak ayah kita, nanti Allah jaga kita melalui anak-anak kita, jaga kita. Birru aba'akum yabirukum tabirukum abna'ukum. Berbuat baiklah kamu kepada kedua ibu bapa kamu, nanti anak-anak kamu pun akan berbuat baik pada kamu. Salah Sayyidina Muhammad. Contohnya, ayah ni lepas dia makan nasi, dia nak pergi basuh pinggan. Tengok ayah basuh ke ataupun sekat ayah, mai pinggan ayah, mai pinggan ayah. Macam tu kah? Kak, mai pergi dia basuh. Untung satu pinggan. Kalau dia tak basuh, kena basuh banyak pinggan. Dia basuh pinggan, untung satu pinggan. Ayah nak pergi basuh pinggan tu, mai pinggan. Mak nak pergi basuh pinggan. Mak duduk saja aja, mak tak apa. Semua saya basuh. Agak mak rasa macam mana? Yang ramai semua anak-anak dia. Hak kita nak rebut tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni pada siapa-siapa yang masih ada mak dan ayah. Jadi untunglah dan beruntunglah orang tu. Kerana pasti orang tu mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kadang-kadang ni kita nak anak kita buat kita macam tu, kita kena ajak, kena habar, kena ajak, kena bagi dia praktik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila lepas balik daripada asrama, kena atok. Kadang-kadang ni khususnya anak perempuan ni, depa bila ramai-ramai depa pandai matematik, pandai ilmu kira-kira, berkira. Kau buat ada basuh pinggan, adik lah pula basuh kain. Kau buat hari-hari dah, adik tak buat lagi. Pandai berkira-kira, pandai matematik waktu tu. Kita kena buat macam ni. Kakak buat jadual. Hari ni siapa basuh pinggan, siapa sidai kain, siapa basuh kain, siapa sapu sampah. Mari lepas ikut, mari lepas praktik. Lepas tu kena tune lah sikit hari-hari. Janganlah kira, bagi tazkirah, bagi peringatan. Sekali tak jadi, dua tak jadi, dia kena berkali-kali sampai Allah bagi taufik, Allah bagi hidayah, baru dia faham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kena ajak pada anak-anak ni kita yang ada anak-anak, anak kita dah kerja contohnya, kena panggil mai semua. Ni ayah nak abang hampa ni, hampa dah kerja belaka dah, ni ayah nak bagi tahu sikit. Baru ni tok guru ayah dia mengajak, dia cerita ni mak, ni ayah nak abang hampa ni. Salah Sayyidina Muhammad. Hampa dah kerja dah, semua orang kerja belaka dah. Ayah nak setiap orang RM50 sebulan. Ataupun hampa mampu berapa,
Pasal apa kita kena ajak? Memang kena ajak. Kalau tak ajak, lepas takdir. Lepas nak bagi apa? Mak ayah kita kaya daripada kita lagi. Tak, bukan masalah kaya lebih daripada kita, tapi ingat. Jadi itu maudhu'nya, nak bagi ingat ke mak ayah. Tak bagi lagi bulan ni. Tak bagi lagi bulan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada lebih bagi lebih, tak ada, RM50 cukup. Kadang-kadang kita kira-kira RM50 nak beli ni, nak bagi ke mak, nak ambil mana, nak dulu mana. Tak apa aku mak, saya nak beli ni. Sebenarnya RM50 kita bagi ke mak kita, dia ambil RM500. Kita tarik daripada peruntukan mak ayah kita yang rugi. Kadang-kadang setengah-setengah anak tu dia buat macam betul tapi tak betul. Dia tengok peti air mak ayah dah, lama lah peti air sampai resdung sana resdung sini lah. Beli baru, tengok-tengok lori sampai depan rumah. Seripah masak ni, lori apa mai ni? Kita senyum ya, pasal apa? Peti air sampai dah. Loh, peti air apa? Siapa beli peti air? Tak tahu mak. Tapi depa ni orang bagi kot. Siapa nak bagi? Tak tahulah mak, masuk pi lah. Kita pun arrange pasal rumah. Tak ni. Loh, siapa nak bagi peti air ni? Surprise kat mak. Contohnya. Mak nak beli peti air kat mak. Mak perlu kita. Nak cari macam-macam hang ni. Contoh. Sebulan tak bagi RM200. Bulan tu potong tak bagilah. Pasal peti air belilah. Betul ke agak? Tak betul. RM20, RM20 tu benar lain, peti air tu benar lain. Jadi anak-anak cuba lihat benda ni. Saya nak buat taklid dah, tak ada mak dah, tak ada ayah dah. Tuan-tuan boleh buat lagi. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah perjuangkan menjadi anak yang paling baik dalam semua adik-adik. Moga-moga antum semua berjaya. Kalau dengar 5-6 orang, merebut lampah. Lawan siapa dapat masa tu. Tapi kalau adik-adik lain tak dengar, seorang dengar, tak apa, aku buat seorang aku. Berjayalah orang tu, insya-Allah. Jadi saya ingat tu waktu hidup. Hatta mati pun sama. Waktu mati, apa kita buat? Kita buat baik sebanyak-banyaknya, kita hadiah pada mak ayah kita. Mudah ya. Kita buat baik sebanyak-banyaknya sampai kita tak ada nak buat jahat apa, sebab kita buat baik sungguh. Jadi semua hadiah kat depan. Itulah panggil awwaladin salihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang selalu mendoakan pada mak ayah dia. Lepas ngaji lagi, lafaz dengan doa. Ya Allah Tuhanku, kalaulah ada pahala aku mengaji hari ini, ya Allah Tuhanku, sampaikanlah pada ibu dan ayahku. Lafaz doa, bukan niat lah, lafaz doa. Jadi seronok tak hari ni mak ayah dapat ilmu mengaji daripada pukul 10.35 sampai 11.25 lagi contohnya. Seronok. Siapa tak seronok dapat hadiah? Lebih-lebih lagi alam sana lagi seronok. Alam yang tak boleh balik main dunia dah, tapi anak tolong buat. Allahumma salli ala Muhammad. Mak ayah tertunggu-tunggu, nanti tak main lagi ni hari ni. Hidak waktu duha sampai dah pahala ni. Tak pergi mengaji, kita tidur. Macam tu lah orang kubur. Esok dapat lagi. Seumur hidup selagi anak tu nak mati, selagi anak tu tak mati, dapat. Kalau anak tu dia terjemuh pula pada anak dia, cucu kita doa pula, ya Allah Tuhanku, kalau ada pahala kat majlis hari ni, ya Allah, sampaikan pahala ni pada mak ayahku dan tok wan aku, nenek moyang aku. Sebab tu kita ni kena hadiah Fatihah paling kurang sehari sekali pada nenek moyang kita. Nenek moyang, mak ayah, tok wan, tok nek, tok jang, tok apa lagi tu. Bila kata keturunan dia 4.
Ayah kita dia ada mak, dia ada mak dia ada ayah dia. Faham tak? Ayah kita dia ada ayah dia dan dia ada mak dia. Jalur tu, jalur ayah dia, jalur mak dia. Lepas tu mak kita, ayah kita dia ada mak dia, dia ada ayah dia. Mak kita dia ada ayah dia, dia ada mak dia. 4. Ada Fatihah untuk semua. Bila pada keturunan 4 tu, Al-Fatihah keturunan aku. Banyak orang lupa, orang tak buat. Jadi begitulah kita berbuat baik kepada mak ayah kita selepas mati mereka. Hikmah dan rahmat Tuhan, kalau kita buat baik sampai kat dia. Tapi kalau kita buat jahat tak sampai. Itu mujung lah. Buat baik sampai, jahat tak sampai. Ada tak orang doa macam ni? Tadi kita kata, ya Tuhan aku, kalau ada pahala yang aku ada pada hari ni, sampailah pada mak ayah dan keturunan aku. Jahat tak? Ya Tuhan aku, jahat aku buat ni, bagilah sampai ke mak aku, ayah aku. Tak ada ayah tu. No, tak ada. Baik je, jahat tak ada. Itu rahmat Allah. Jadi tuan-tuan, muslim dan muslimat mata Allah sekalian, moga-moga insya-Allah bahagialah mak dan ayah kita di dunia ni, bahagialah juga mak ayah kita dalam kubur mereka. Moga-moga Allah buka keluasan kubur mak ayah kita, keturunan kita seluas mata memandang, dan mereka duduk berbahagia di alam sana, cuma tunggu dibangkitkan untuk menerima balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita untuk kuat berbakti pada mak ayah kita kalau mak ayah masih ada. Mudah-mudahan pahala berpanjangan sampai kepada mereka, sampailah ke hujung umur mereka, sampailah sesaat mereka dalam kubur nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ta'astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua yang ada ni saya jemput ke Nuri hari Jumaat ni, mula makan pukul 11 sampai 6 itulah. Jemput semua no, isi keluarga insya-Allah.